Hari ni hari ke-19 bulan 4 2020. Hari ni busy sikit sebab saya siapkan laptop sendiri, sikit admin info. Sekarang ni pukul 1.50. Saya settlekan kerja dulu, format semua siap. PC admin info pun sama, dah hampir siap. Memang PC mastering tu admin info. Ni bukan 6 core, yang dia punya ni 8 core AMD Ryzen 7 series 2700, dia punya 2700 series processor. Hidup kita ni macam ni lah. Kadang-kadang kita ada masa busy, kadang-kadang kita ada masa betul-betul relax, tenang. Dan masa-masa relax kadang-kadang banyak konten yang boleh buat Dan masa busy terhad sikit lah, otak fikir nak buat kerja nak settlekan kerja dulu apa yang patut je. Cerita pun pasal laptop ni simple je, tak ada yang benda yang advance kan apa. Pasal PC pun sama, direct format je, next macam tu je. Tak ada masalah apa. Kalau ada masalah boleh kita cerita. Masalah laptop ni dah semalam lah. PC tu tak ada apa sangat. Dia kehidupan kita ni memang macam tu. Kalau orang kerja apa-apa sebenarnya sama je. Kalau kau bekerja sendiri, kalau kau bekerja dengan company ke, ada dengan orang lain ke, akan ada masa kita relax, kita buat kerja kan. Ada masa kita betul-betul struggle buat kerja. Sekarang ni laptop ni nak kena install apa-apa yang customer request nak install. Macam member saya ni dia request nak install software untuk editing video, nak try editing video juga. Lepas tu ada software lain lagi, boleh pun, tak ada masalah. Biasa saya install, kalau yang nak editing video ni biasanya saya akan install terus DaVinci Resolve, walaupun diorang minta Premiere Pro. Sebabnya kebanyakan laptop biasanya akan struggle untuk running Premiere Pro ni, struggle gila-gila walaupun guna proxy. Macam ni pun dalam proses install je, install app je, install software je, tapi kipas dah running macam kita render file. Tu maksudnya memang laptop tu agak struggle kalau nak buat editing. Kursi ni selalu ada bunyi ketang. Ada bulu patong semuanya. Saya adjust sikit. Boleh letak. Stopper kursi ni mungkin tu kot agaknya yang buat bunyi ketak. Hari ke-15. Setiap hari sebenarnya saya kena ada satu cerita. Untuk vlog PKP ni, cerita yang menarik. Hari ni tak ada cerita lagi, masih lagi ikut flow buat kerja, tak ada mikir cerita kan hari ni. Projek drama insyaAllah esok hari Isnin saya buat dengan Lupi. Mesin ni dah 3 hari kat rumah, dah test dia. Saya rasa sepatutnya saya buat review sekali mesin ni, tapi saya baru guna 3 hari cakap ni. Habuk pun rasanya tak banyak sangat kat dalam ni. Tapi ada lah bulu kucing. Memang menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya lah mesin ni. Menyedut udara. Dia mesin ni secara basicnya mesin ni dia sedut udara dekat sekitar dalam bilik ni. Kalau ikut logiknya dalam bilik lagi bagus daripada tempat yang luas. Sebab tu saya isi dalam bilik. Dia sedut udara macam ada habuk atau bulu kucing, dia akan sedut dan dia akan keluarkan udara yang bersih daripada ikut atas ni. Mesin lombok nama dia. Tapi insyaAllah akan saya buat review pasal ni. Ni saya cerita secara basic ni. Review sikit-sikit dalam vlog macam tu kalau yang mampu. Dekat ni baru test untuk 3 hari. Kita tengok kalau berapa hari kita boleh guna sebelum kita pulang dari sini. Lepas tu baru decide untuk apa kita nak cerita pasal mesin ni. Kalau hari tu saya ada masuk kopi, saya ada isi kopi kat atas tu, nak bagi bau kopi sikit kan. Tapi ni lupa ada pewangi kopi kat dalam kereta, bagi bilik bau kopi sikit. Tapi taklah ada efek sangat pun sebenarnya. Ke benda ni dah habis, rasanya ada ni. Sebab
nak sibuk sangat pasal kerja ni, saya rasa saya nak cerita pasal kerja. Pasal pengalaman saya kerja sikit-sikit Saya tak pernah pun bekerja macam dalam sektor profesional ke apa. Cuma sekadar orang cakap kerja biasa, kerja yang kerja cari duit biasa. Orang cakap kerja yang tak memerlukan kepakaran apa pun. Kerja tetap kena belajar, tapi faham kerja yang biasa je lah, bukan kerja profesional. Pengalaman saya kerja start daripada umur saya mungkin 12 tahun kot. Umur 12 tahun darjah 6. Tolong-tolong saudara saya basuh kereta dekat Terengganu. Waktu zaman sekolah ni habis waktu cuti sekolah, saya akan pergi Terengganu. Saya kerja tolong saudara saya kat sana. Kat Terengganu pun pernah saya kerja kedai makan 1 hari je. Tapi saya rasa tak berbaloi. Yang kerja yang betul-betul yang lama, waktu form 4, kerja pam minyak Shell, pam minyak Petronas. Dua-dua pam minyak tu pernah saya kerja. Cari duit biasa cari duit. Kerja pam minyak ni waktu saya sekolah. Habis waktu sekolah, pukul 2 balik sekolah, pukul 3 masuk kerja sampai pukul 11 malam nak cari duit Form 5 saya start keluar pergi ke KL, duduk rumah saudara masa tu. Start kerja McDonald. Lepas tu saya start kerja basuh kain batik. Mati kali kain batik antara yang lama saya kerja. Dan tukar tempat kerja je. Mati kain batik ni antara kerja yang perlukan skill lah. Yang ni korang kena belajar. Maksudnya kalau korang kerja dalam bidang kain batik ni, kena tahu lah apa benda korang nak guna, banyak mana korang nak guna silikit kain batik tu, nak basuh macam mana, cara lugut kain chiffon boleh berapa lama kena silikit tu, air banyak mana, campuran silikit dengan air banyak mana, macam apa semua tu lah. Yang tu kena belajar sikit lah sebab. Tapi saya tak pernah belajar mencanting. Belajar tu pun kerja antara kerja yang lama. Lepas habis SPM McDonald dalam 3-6 bulan je tu kot, tak lama sangat. Sebab bila kita dah kerja macam tu lah, kita dah kerja. Sebab kerja basuhkan batik ni berat tau, kerja berat. Yang tu antara kerja berat yang saya buat. Kain berat, nak angkat silikit 1 tong pun berat. Jadi tu saya muda ke, saya fikir saya rasa saya patut sama belajar. Sampai bila saya nak kerja macam ni Saya tak ada. Saya setakat kelulusan SPM. Betul rezeki masing-masing, rezeki Allah tu memang Allah janji rezeki Allah insya-Allah lah ada. Tapi kita tetap kena usaha juga. Jadi waktu tu saya fikir saya nak sambung belajar. Sebab kebetulan waktu tu ada Formsik kat Rompen ni tawar untuk kemasukan. Saya tak pergi sambung diploma mana-mana sebab tak pandai mana SPM cukup makan je. Jadi saya fikir sampai bila saya nak kerja macam ni sebab saya dah ada banyak pengalaman kerja yang macam tu sepanjang tempoh kehidupan saya, daripada remaja sampailah ke habis sekolah, sampai habis SPM. Saya decide untuk saya sama belajar ke Formsik. Habis Formsik nak cari duit juga waktu tu. Formsik ni sebenarnya lepas habis Formsik tu saya ada macam terlibat macam aktiviti dengan Cikgu Mastura dekat Rompen ni. Cikgu Mastura ni dia mengajar komputer. Walaupun saya dah tahu pasal komputer, tapi saya tetap join juga kelas tu. Cikgu Mastura ni juga dia ada banyak buat aktiviti macam untuk blogging. Waktu tu top zaman blogging. Cari konten dia pergi kampung asli, cari konten dia orang nak buat untuk dia punya blog zaman blogger waktu tu. Dan saya kadang-kadang, sebab saya dah tahu pasal komputer ni, kadang-kadang dekat kelas tu saya ada mengajar orang pasal komputer juga. Budak-budak baru nak belajar komputer ni saya ada ajar juga kat situ. Saya seronok buat kerja tu walaupun tak ada gaji apa Walaupun sebab Cikgu Masura tu pun dia bekerja je kat situ, dekat perpustakaan awam waktu tu. Dia ada projek dengan kerajaan negeri ke macam mana, saya pun tak pasti. Dan saya ni ibarat macam tolong-tolong macam tu sambil-sambil. Sebab saya minat komputer, sambil-sambil saya belajar, boleh saya main komputer kat situ. Dan saya seronok lah buat macam ikut Cikgu Masura ni pergi cari konten apa semua, buat untuk blog dia Sambil-sambil tu ada juga saya buat sikit-sikit pasal blog saya. Sikit-sikit dululah. Kita nak buat benda-benda macam aktiviti ni, kita kena ada duit lah. Nak jadi aktivis apa, kita kena ada duit dulu. Jadi saya pun waktu tu saya pun fikir masa depan juga tak ada duit nak belanja apa semua, tak apa nak ada. Jadi saya pun try apply kerja jadi cashier dekat 7E pula waktu tu. Seminggu kerja. Sebab saya biasa buat aktiviti yang aktivis ni apa semua. Bukan aktivis lah, maksudnya buat kerja-kerja cari konten yang apa semua. Bila saya kerja seminggu, saya rasa macam Allah tak seronoknya kerja waktu tu. Kena jaga duit apa semua.
Short, kalau short kita kena ganti duit kita. Kadang-kadang short sampai tak bergaji. Saya decide saya nak berhenti kerja, saya nak ikut Cikgu Mastura tu, buat konten je lah waktu tu. Waktu konsip kadang-kadang ada juga yang hantar repair komputer dekat saya. Dah start lah waktu tu sebenarnya. Start saya kerja sendiri lah sebenarnya. Ni kira sambungan lah cerita yang saya cakap hari semalam ke, bila saya cakap saya masuk UUM. Dan ni cerita bila saya pergi sambung belajar tu, boleh dapat duit belanja daripada aku yang saya buat waktu tu kan, macam repair laptop apa semua ni. Tapi point saya kat sini, point utama yang cerita panjang tadi sebenarnya, untuk adik-adik yang muda lagi, kadang-kadang orang cakap belajar tu tak penting, habis duit, PTPTN lah, apa semua benda tu. Kau banyak cabang pelajaran yang korang boleh masuk kemahiran ke apa. Dan kalau korang tak masuk kemahiran sekalipun, kalau korang sambung belajar dalam bidang yang selain daripada bidang kemahiran, kalau korang percaya dekat diri korang, insya-Allah korang boleh bawa benda tu. Setidak-tidaknya pun korang boleh gunakan ilmu apa yang korang belajar. Sebab belajar ni tak rugi sebenarnya. Belajar ni tak rugi. Kalau korang tak boleh apply benda tu dalam kerjaya korang pun, insya-Allah korang boleh apply dalam kehidupan korang ke banyak benda sebenarnya, tak semestinya. Sebab bagi contoh macam saya sendiri, saya pergi belajar dekat UUM sana dalam bidang broadcasting. Dan saya tak pergi pun bekerja dalam bidang broadcasting, tapi saya buat YouTube. Masih related lagi dengan apa yang saya belajar sebenarnya benda tu. Dan sebab tu sebab saya minat. Tapi point kat sini, percayalah kat diri korang. Walaupun kita rasa macam kita tak berjaya kan, tapi percayalah kat diri korang. Walaupun korang rasa macam korang tak akan berjaya, tapi percaya kat diri korang. Sebab kadang-kadang kita nak buat apa-apa keputusan ni memang daripada nasihat orang lain, tapi semuanya akan kembali pada diri kita sendiri. Dan buat apa yang korang rasa korang seronok buat. Macam saya sekarang ni, saya repair PC apa semua. Memang saya sibuk, tapi saya tak rasa macam terbeban dengan kerja tu. Saya nak buat video pun rasa macam tak sempat ni, tapi saya tak rasa terbeban dengan benda tu. Sebab saya seronok sambil saya buat seronok. Cuma gaji tak tinggi lah. Kita dapat apa yang setimpal dengan apa yang kita kerja. Kita cari lebih, insya-Allah kita boleh dapat lebih. Kadang-kadang ada masa free. Semua kerja pun sama sebenarnya. Kadang-kadang ada masa free, kadang-kadang ada masa sibuk tu sampai tak boleh nak fikir sibuk dia. Macam ni tak ada lah sibuk sangat. Buat sibuk je sebab saya sambil nak buat video, jadi saya buat sibuk tak. Tapi tu lah, untuk adik-adik yang masih lagi yang cakap tercari-cari hala tuju ni, ada orang akan cakap kalau kita ikut flow sangat ni tak bagus. Kalau kat sungai, apa yang ikut flow ni hanya tahi dengan daun kering yang ikut flow. Yang lain-lain yang akan berjaya ni macam ikan tu semua melawan arus. Tapi dia akan berbalik pula pada kita ikut flow kehidupan. Tapi dalam masa kita ikut flow kehidupan tu, ada benda lain yang kita tengah melawan arus sebenarnya. Macam sebagai contoh, kalau saya sekarang ni, saya ikut flow kehidupan. Apa yang saya nampak, saya boleh buat kerja apa semua benda sekarang ni Tapi dalam masa yang sama sekarang ni, saya tengah cuba melawan arus kehidupan. Orang bekerja macam biasa, saya melawan arus kehidupan dengan cara saya buat kerja-kerja macam ni. Faham tak? Sebab tu saya cakap, kita tak boleh dengar cakap orang sangat. Kita kena percaya dengan diri kita sendiri. Dan kita percaya apa yang kita buat tu, insya-Allah kita akan jumpa jalan ni. Dan saya harap pun begitu. Mungkin kita tak boleh jadi kaya, mungkin kita tak boleh dapat banyak duit dengan benda tu kan. Tapi kalau hidup kita boleh happy, boleh gembira dengan cara macam tu. Happy ni tak semestinya dengan duit saja. Ramai orang yang ada duit, dia tak happy. Duit ni dia boleh melengkapi apa keperluan dan kehendak kita. Dan kadang-kadang duit ni hanya melengkapi kita punya keperluan saja. Tapi bila melengkapi keperluan ni sebenarnya pun dah cukup lah. Bila tak cukup duit untuk keperluan ni, ni yang pening sebenarnya. Kehendak boleh letak tepi dulu kan. Tapi untuk mencukupkan keperluan tu, sebab yang pentingnya keperluan kita untuk hidup, makanan. Itu kena rujuk balik teori hierarki Maslow. Apa keperluan dan apa kehendak kita ni, lupa lah. Tapi benda-benda basic ni tu lah. Kereta, motor, phone, dulu benda tu jadi kehendak. Tapi zaman sekarang ni benda tu semua dah jadi keperluan dah. Tapi bila kita kerja, kita cukupkan. Ni bukannya saya nak menyampaikan dakwah supaya korang bekerja sendiri ke apa. Saya cerita pasal diri saya sendiri. Apa pengalaman saya sikit-sikit tu tak banyak mana, tapi korang insya-Allah korang boleh ambil di situ.
Paling utama kat sini kita kena percaya dekat diri kita. Apa yang kita buat, kita nasihat orang lain ni kita boleh terima. Apa yang baik kita cuba kan. Kita hormati pandangan orang lain semua, tapi semuanya akan balik pada diri kita sendirilah. Benda tu kena pandai-pandai kita fikir macam mana. Macam saya pun, saya just boleh cakap melalui video ni saja je. Apa-apa pun tetap akan balik pada diri korang. Tapi poin utama, percaya kat diri korang. Apa-apa yang, walau apa-apa pun korang buat, dan insya-Allah ada jalan. Tiba-tiba macam terpanjang pula pasal pekerjaan tadi. InsyaAllah ada sambungan lagi. Dan saya banyak lagi saya buat kerja lain sebenarnya. Nak hidup kan, macam-macam kita buat kerja sendiri ni macam tu lah. Tapi itu untuk next episode pula. Saya tak nak jadi episode ni jadi panjang sangat. Dan saya pun cakap terus melalut-lalut klien lah. Dah jadi macam Ustaz Ibn Rijal lah rasa. Ustaz Ibn Rijal ni dia cakap, lepas tu bila dia cakap dia cerita pasal point ni, tapi dia akan banyak kecabang-cabang yang lain. Tapi saya seronok dengar cerita macam tu. Tak tahu lah korang kan. Dan bila saya cerita pun rasanya jadi macam tu juga. Kita sentuh part ni, tiba-tiba akan keluar part lain-lain ni. Dan sebenarnya poin-poin tu pun dah berulang-ulang lah. Dalam kehidupan kita ni, semua orang macam tu sebenarnya. Semua orang pun tak nampak apa yang akan berlaku di hadapan nanti. Dan semua orang pun sebenarnya ikut flow. Dalam masa berusaha pun sebenarnya tetap kena follow flow kehidupan tu. Flow kehidupan ni apa yang Allah dah janjikan pada kita kan. Kita follow apa yang Allah tentukan ni. Dalam masa yang sama kita tetap berusaha juga untuk cari benda-benda lain. Dan tapi sebenarnya apa yang kita rasa kita tak ikut flow kehidupan, kita buat apa yang menongkak arus kononnya kan. Orang lain biasa buat macam ni, kita buat macam ni, kita rasa macam tu. Tapi sebenarnya benda tu Allah dah tetapkan. Qada dan qadar Allah ni kita tak tahu benda tu kan. Cuma kita boleh usaha. Dalam sangat tu rasanya, dah dalam sangat ni. Tapi korang faham kan macam mana. InsyaAllah korang faham. Dalam-dalam sangat bahaya. Tak cukup ilmu lagi nak cakap pasal dalam sangat ni. Tapi dalam masa yang sama kita tetap kena usaha untuk jadi insan yang lebih baik. Benda-benda qada dan qadar ni Allah izinkan ni. Tapi Allah izinkan tak semestinya Allah suka. Pening tak? Saya pun pening. Nanti sambung. Hujan. Berhenti pula. Ingat nak pergi ambil PC tapi hujan. Esok lah makanan kucing. Ada duit-duit orang sedekah sikit. Saya beli makanan kucing 3 beg ni terus. InsyaAllah sedekah. Yang mana-mana sedekah tu pahala untuk diorang sekali. Kena simpan dalam kereta. Dan nak lagi bagi Cik Mat. Ni tapi yang Cik Ubuk ni kan baik je dengan Ginger. ya. Dengan Hehe Ginger marah sangat. Mama je. Mama dah. Kalau korang ingat tadi saya sebut nama Cikgu Masura. Sekarang ni dia masih lagi aktif dalam menjalankan kerja-kerja aktivis. Sekarang ni Huda dengan Cikgu Masura tu orang collaborate sekali untuk bagi makan kucing-kucing terbiar dekat Kuala Rompin sepanjang tempoh PKP ni. Saya ada join juga grup kucing tu, tapi sekarang ni saya left grup dulu. Sebab banyak benda yang saya kena buat lagi, banyak benda saya nak fikir. Saya fokus pada kehidupan saya dulu sekarang ni. Tapi kalau korang ada duit lebih, korang nak menyumbang untuk kucing-kucing terbiar, bagi makan kucing apa, tak kisah umur berapa, boleh. Saya letak iklan ke apa kat sini. Korang boleh contact sendiri kalau ada mana-mana siapa-siapa nak menderma untuk kucing sepanjang tempoh PKP ni. Diorang nak bagi makan kucing seluruh
bandar rompeng dia orang pusing. Mana-mana ada kawasan kucing terbiar tu, dia orang bagi makan. Saya tak sempat nak join sebab saya kena cari makan untuk diri saya sendiri dulu. Tapi at least saya cuba boleh membantu macam ni lah. Support dia orang macam tu kan. Yang ni kucing baru ni, nama dia Cik Wok. Ni resah kalau dapat makanan, spot untuk dia, pergi pula kat spot orang lain. Tengoklah muka Cik Wok ni. Sebenarnya seronok je dengan aktiviti amal macam tu kan. Tapi kita tetap kena ada duit sendiri dulu, cukup makan untuk diri kita sendiri. Dan saya mampu tolong macam ni lah. Seronok makan kat sini. Awak ni daripada mana? Planet Marih? Bau ikan je.